Okey, kali ini kita akan masuk dalam fundamental analysis. Fundamental ni kita sebenarnya ada beza dengan technical. Okey, dia ada beza sikit dengan technical. Sebab fundamental ni dia tengok kepada kekuatan syarikat berdasarkan kepada annual report, berdasarkan kepada berapa keuntungan dia, apa future dia, okey, masa depan dia, projek-projek yang akan datang, tentang news-news akan datang, okay, permintaan pada masa akan datang. Ini semua adalah berkaitan dengan fundamental. Dia bukannya berkaitan dengan chart. Chart, kita tengok chart tu adalah itu adalah technical analysis. So apabila kita tengok chart dia confirm itu technical. Tapi kalau kita tengok fundamental ni memang kita tengok, kadang kita tengok dia punya income statement, kita tengok dia punya balance sheet, kita tengok dia punya statement of return earning dan sebagainya, dan kita juga tengok kepada ratio analysis ataupun dalam bahasa Malaysianya analisa nisbah. So analisa ratio ni ataupun nisbah ni hanya cuma kita ambil antara 1x bahagi y, a bahagi b. Okey, tu dia punya asas dia. So senang dia sebenarnya untuk ratio analysis ni. Cuma apabila kita pakai ratio analysis, okey, contohnya EPS ke PE ke, dia hanya menggunakan data daripada laporan kewangan yang lepas. So maksudnya kalau quarter report yang lepas, maksudnya dia dah lama lah, dia dah lambat sikit. Cuma kita boleh dapat dia sebagai satu indikator tentang kekuatan fundamental syarikat tersebut, sama ada dia membuat keuntungan ataupun tidak. Untuk orang-orang teknikal, dia tak tengok kepada fundamental. Tapi saya rasa kalau kita boleh gandingkan kedua-duanya, iaitu kita beli syarikat yang mempunyai kekuatan fundamental, tapi kita masuk apabila menggunakan technical. Okey, beli sebab dia comel. Okey, technical bila nak masuk meminang nak tu kan. Okey, maksudnya kita gunakan cari yang fundamental, iaitu cantik, yang comel apa kan. Okey, kita cari itu fundamentally sound. Lepas tu kita baru tengok masa yang terbaik untuk kita meminang lah. Itu yang secara maksudnya analoginya kan, kita dah cari kan bakal isteri, contoh kan, kalau belum berkahwin lagi. Kalau yang dah kahwin tu maksudnya nombor 2 lah. Nombor 2 ataupun nombor 3. Semua lelaki sini kan. Semua lelaki kau boleh cerita kan. So maksudnya you kena cari fundamentally sound lah. Sebab dalam hadis pun ada mengatakan kalau nak cari isteri tu dia kena cari yang ada kriteria tertentu. Okey, dia salah satu kriteria dia kita cari yang cantik, yang ada keturunan, yang berharta dan beragama. Ada 4 kriteria. Okey, 4 kriteria dalam nak cari isteri, kan? Betul tak? Okay. Tapi yang lebih baiknya ialah yang beragama. Sempat lagi bagi tazkirah. Okay. Alright. Jadi dalam fundamental pun, okay, kita mungkin ada kriteria yang tertentu yang kita nak pilih syarikat tersebut. Okay. Kita nak cari syarikat tersebut, syarikat tu macam mana kan? Dia punya kriteria. Okay, kalau yang paling senang ni pun, ni saya tak ada buat nota ke apa ni. Ni saya ambil daripada apa yang saya teringat ni. Kalau yang paling senang sekali ialah kita nak cari at least kekuatan syarikat tersebut, dia mesti untung. Kan? Dia mesti untung, dia bukan rugi. Jadi sebab tu kita tengok quarter report dia, at least kita tengok dia untung dua quarter berturut-turut, nampak trend keuntungan dia. Dia juga mesti, keduanya dia mesti mempunyai growth, iaitu dia boleh naik kan. Kita nampak revenue dia punya pendapatan dia dari tahun ke tahun naik, meningkat. Tapi kalau kita tengok syarikat tu dia punya pendapatan dia makin turun, maka itu tak apa cantik. Okay, so itu 2 kriteria yang saya rasa saya ingatlah
Okay, ada banyak lagi kriteria. Kalau warung buffet, dia punya kriteria ada banyak. Kan? Dia nak tengok kepada satu lagi kriteria dia tentang debt dia, kan? Sama ada hutang dia terlalu banyak ke tak. Okay, dia nak tengok current ratio dia, ratio daripada aset semasa dia dengan aset liability semasa dia mesti lebih daripada 2, kan? Sebab kalau contohnya ni, kalau current ratio ni ialah aset current ratio ialah nisbah semasa, iaitu aset semasa bahagi dengan liability semasa. Okay? Itu adalah current ratio. So maksudnya kalau tiba-tiba semua liability ratio tersebut, okay, diminta oleh orang, okay, diminta oleh orang, dia semua orang nak minta duit, okay, hutang dia kependek tu. Okay, kalau bawah 1, maksudnya dia tak boleh bayar hutang dia. Okay, sebab tu kalau macam warung buffet, dia letak 2, okay, sebagai dia punya kriteria. Okay, so kalau kita tengok, saya ambil 2 je kriteria dia. Yang lain-lain kriteria tu mungkin kita akan bincang kemudian, iaitu, minta maaf lah ada bunyi, iaitu keuntungan dan pertumbuhan. Okay, growth dan juga keuntungan. So kita kena tengoklah, kalau contohnya, okay, keuntungan tu kita boleh tengok daripada apa, kan, net income. Okay, saya nak share screen sekejap. Saya share screen. Okey, keuntungan. Okey, untung dia bunyi macam dia punya simbol macam ni. Okey, kalau rugi simbol dia terbalik. Okey. So kita nak cari yang untung lah. Yang rugi tak nak. Tapi kalau kita tengok, kalau teknikal dia tak tengok benda ni. Kadang-kadang yang rugi pun naik. Okey, sebab kalau teknikal yang pentingnya, okey, kita tengok chart, kita nak tengok chart naik. Okey, structure pasaran dia, market structure dia macam ni. Okey, uptrend. Ini kalau technical. Okey. Technical. Okay. Kalau fundamental, kita tengok, okey, satu kriteria dia ialah keuntungan. Fundamental, keuntungan. Okey, kita boleh tengok juga revenue. Okey, dipanggil G, growth. Okey, saya bagi 2 je kriteria dulu, growth dan juga keuntungan. Okey, growth dan keuntungan. Growth ni lah pertumbuhan lah, pertumbuhan. Kalau dalam tengok ekonomi negara pun, kita tengok kepada pertumbuhan ekonomi, iaitu KDNK kita meningkat ke. Tahun ni kita punya KDNK contraction, maksudnya dia kontrak disebabkan oleh PKP, coronavirus ni. Kita punya ekonomi telah mengecut, panggil. Kalau bahasa Malaysia dia kontrak tu kira maksudnya mengecut lah. Okey. So, kalau untuk cari keuntungan, kalau kita nak tengok dalam Malaysia BIS ke, dalam kotor Malaysia screener ke apa ke. So, yang senangnya kita tengok ialah net income. Okey, net income. Iaitu pendapatan bersih. Okey, net income ni lah pendapatan bersih. Lepas tolak perbelanjaan kasar, lepas tolak operasi, lepas tolak kewangan, lepas tolak pembayaran kewangan dan sebagainya, baru kita dapat net income. Okey, kenapa pentingnya net income ni? Ialah sebab net income ni, okey, net income kita ni akan selanjutnya dihantar kepada 2 tempat. Dihantar 2 tempat. Okey, satu sama ada dia bayar dividen. Okey, dividen. Okey, satu lagi dia bagi masuk retained earning, iaitu untung terkumpul. Okey, retained earning ni dia akan masuk dalam balik syarikat. Ini dia bagi kepada pelabur. Okey, bagi balik pelabur. Ini dia masuk balik syarikat. So retained earning ni akan digunakan untuk kegunaan masa depan syarikat. Okey. So sebab tu penting net income. Sebab kedua-duanya memberikan keuntungan kepada pelabur.
Okay, macam mana dia cakap kita dapat keuntungan di sini? Sebab keuntungan dalam saham, okay, untung saham ada dua. Okay, untung saham ada dua. Okay, satu dia panggil, okay, dia panggil capital gain. Capital gain. Iaitu kita beli kat sini, okay, harga naik jadi kat sini. Ini dia panggil capital gain. Okay, keuntungan capital. Okay, keuntungan modal. Okay, kalau kita beli contoh ni RM1, dia jadi RM2. So RM1 tu adalah capital gain. So inilah satu jenis keuntungan dalam pasaran saham. Okay, capital gain. Satu lagi ialah daripada dividen. Okay, so ada dua jenis keuntungan daripada pasaran saham. Okay, dividen, pelabur dapat, masuk ke return ending pun dia akan meningkatkan harga. Okay, harga saham tersebut, maksudnya dia pun akan bagi pulangan daripada kepada pelabur. Okay, so yang ni adalah dipanggil dividend policy lah. Dividend policy. Berapakah dividend policy untuk syarikat tu bagi? Sebagai contohnya, kalau dia cakap dividend policy dia 50%, maksudnya setiap untung dia 50% dia bagi kepada dividen, 50% dia bagi kepada retain earning masuk balik syarikat. Kalau dia cakap dividend policy dia 100%, maksudnya semua untung dia pergi ke dividen. Tapi kalau semua untung masuk dividen, maka harga tak apa naik. Harga tak naik. Sebab apa? Kalau bagi dividen tinggi sangat, selalunya harga tak naik. Tapi kalau dia bagi dividen sikit, selalunya dia punya capital gain tu akan sangat-sangat laju lah. Okey, kalau untuk yang menggunakan kaedah ni adalah selalunya dipanggil fundamentalist. Okey, orang-orang fundamental yang dia pegang lama. Okey, bukannya beli lepas tu jual, beli jual itu trader. Trader ni selalu gunakan technical. Okey, trader selalu gunakan technical. Fundamentalist dia akan invest lama sikit. Okey, dia akan swing ataupun dia akan invest. Okey, fundamentalist. Right? Sebab dia nakkan kepada keuntungan jangka panjang. Okey, dia melabur dalam syarikat, dia bukannya cuma untuk mendapatkan keuntungan pada waktu singkat sahaja. Okey, alright. Cuma kita yang kalau traders susah sikit nak jadi macam dia orang ni. Okey, macam yang fundamentalist pula, okey, investor susah pula nak jadi macam trader sebab jiwa mereka semua lain-lain. Okey, rambut hitam tapi hati lain-lain. Okey, risk tolerance lain. Okay, trader mungkin risk tolerance dia tinggi sikit, dia boleh dapatkan maksudnya risiko yang lebih tinggi. Macam dia orang ni mungkin lebih risk averse, dia lebih mahukan risiko yang rendah. Okey, alright. So kriteria yang pertama keuntungan lah. Keuntungan. So keuntungan ni kita boleh tengok daripada earning per share. Okay, earning per share. Okay, sebab selalunya ini yang diorang bagi tahu dalam tengoklah kalau dia report dekat KLC screener ke apa ke, semua dia bagi earning per share. Okay, lepas tu kita ada PE ratio. Okay, ini semua ni berkaitan dengan untung. Okay, PE ratio. Itu ada lagi juga return on equity, return on asset dan sebagainya lah. Okey, hari ini saya nak sentuh earning per share dengan PE ratio. Okey, earning per share dan PE ratio. Okey, kenapa saya nak sentuh ni? Sebab dia berkaitan rapat lah. Dia berkaitan rapat. Okey, kita boleh gunakan ni juga untuk trader pun boleh gunakan juga. Okey, trader pun boleh gunakan juga. Okey. Mana pen tadi?
Ya. Ya. Ana pergi pen kat. Um, text draw. Okay, draw. Okay. So, okay, apa formula earning per share? Apa formula earning per share? Kita kalau fundamental ni dia banyak membuat pengiraan, dia banyak buat ni lah. Okay, earning per share. Apa formula dia? Okay, senang je formula dia. Okay, sebab dia earning, okay, earning tadi, ini earning. So, net income. Net income bahagi dengan okay, number of shares outstanding. So saya letak sini N O number of shares outstanding lah. Lebih kurang macam ni lah. Number of shares outstanding. Okay. So ini adalah earning per share. So maksudnya setiap saham yang kita ada, setiap unit yang kita ada, berapakah dia punya keuntungan? Boleh faham ke? Sebab dia dah bagi contohnya untuk share dalam syarikat tersebut, syarikat A. Okay, contoh syarikat A. Okay, syarikat A ni dia ada berapa juta, contohnya berapa bilion share. So income bagi dengan number of shares yang dia ada tu. So itu dapat satu saham, berapakah pendapatan satu saham tersebut. Okay, faham Earning per share ni ialah pendapatan sesaham. Pendapatan sesaham, pendapatan seunit. Okay, satu unit saham berapa sen dapat? Berapa ringgit dapat? Okay, kalau saya stop share dulu, saya nak buka satu contoh. Kita buka okay, yang tadi ni, yang ni ialah Sinotop ni kan? Okay, Sinotop. Macam mana nak ni kecil kan? Enter full screen. Ini. Ayo, cannot. Sekejap. Saya kena share screen saya. Okay, saya share screen. Okay, contoh Sinotop. Kan? Sinotop ni, kalau kita tengok, Allahu Akbar, 10 minit je lagi. Kita akan cuba habiskan lah. Okay, Sinotop dengan, kalau tak habis, nanti kita tengok macam mana. Okay. Ini saya buat paper trading ni. Kalau siapa-siapa yang baru lagi newbies, newbies boleh buat paper trading. Okay, paper trading ni boleh nampaklah kalau kita beli. Ini saya hold je, tapi tak ada duit betul. Okay, so dia dapat 3,286, beli daripada 10,000 unit. Kisan beli dulu rugi 374. Ini kalau buat dagangan kertas, paper trading. Okay, saya akan buka bukan pencari saham. Dia tak ada ni, dia kena buka sini. Sinotop ni. Ini pakai trading view Okay, kalau Sinotop kita buka tengok fundamental dia. Mana fundamental ni? Maaflah, sorry lah, slow sangat hari ni. Okey, kalau saya terpadam, saya akan invite balik, re-invite you masuk balik. Nanti kita masuk balik dalam Zoom. Okey, so kita akan buat lagi untuk berhabiskanlah, tak habis. Okay, Sinotop ya, fundamental.
Okey, dia tak syariah tapi sekarang ni memang tengah ni lah. Okey, mana fundamental ni? Bawah lagi. Ni semua idea. Ini teknikal. Ini teknikal. Ada chat lah saya. Mana chat? Tak jumpa pula dia. Mana chatting? Aduh, ya. Sangat-sangatnya slow. Dia saya perasan trading view ni bila time weekend ni dia memang slow betul. Okey, ini. Oh, okey. Ini tak ada soalan ni. Okey. Yang ni ialah dia punya kewangannya, financial dia. So, kalau financial dia kalau kita tengok, okey, yang ni yang kita cari tadi ialah earning per share. Mana earning per share? Ini. Sebelah sini. Okey. Jumlah hutang. Aduh. Okey ni. Ini margin je. Okay, untung bersih, untung kasar semua tu kan kat situ. Earning per share asas, okey. Financial year. Tak nampak. Nampak pula saya sebelah hujung tepi ni pula. Saya yang tak nampak. So, earning per share dia berapa? Okey, negatif. Sebenarnya Sinotop ni is not a good company. Tapi kalau technical kita tu duduk kejarlah. Okey. Technical dia kita duduk kejar, tapi sebenarnya is not good company, sebenarnya earning per share dia negatif. Dia tidak mendatangkan pulangan kepada pelabur. Okey. Financial year TTM pun yang ni 0.18. Maksudnya kalau you pegang satu saham you rugi 18 sen. Okey, rugi 18 sen. Okey, yang ni 17 sen. Ini ya TTM Okey, ini persen cair 0.18 18 sen rugi. Okey, unless pendapatan bersih pun net income dia pun 73 juta rugi. Okey.
Alright, so maksudnya it's not a good company lah. Fundamentally, it's not top. Okay, it's not good. Tak apalah dia tak syariah. Okay, walaupun okay, yang ni naik sekarang ni. Tapi kalau mungkin dia naik, okay, satulah. Technical dia naik, mungkin di this next quarter dia ada untung. Kita tak pasti. Okay, QR ni dah keluar belum? Right. QR dia dah keluar belum? So, earning per share dia tak berapa cantik. Okay, earning per share dia tak cantik. Jadi, kalau kita ni fundamentalist, kita tak beli dia. Tak masuk pun dalam screener kita. Dia tak masuk pun dalam screener kita. Okay. Alright. So, kejap lagi kalau kita terputus. Okay, kita masuk balik Okay. Ke kita terus putuskan sekarang. Sebab sekarang ni tengah 1 minit 48. So, saya rasa kita end sekarang ni. Kita sambung balik dekat dalam sesi yang seterusnya. Okey? Boleh Boleh Ke dah okey dah nak tidur lah? Nak sambung ke apa? Okey, kalau sambung kejap lagi kita ni dah balik lah. So saya kena end meeting sekarang ni.